Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa amalan ya akramal akramin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dapat kita duduk sejenak untuk kita mengulang kaji perkara-perkara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Dan pada malam ini, sebagaimana biasa, saya akan cuba membawa beberapa penjelasan hukum berkaitan dengan isu semasa yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan dalam penjelasan artikel-artikel, siri artikel yang dimuat naik di laman web pejabat mufti, sama dalam bentuk Al-Kafi lil Fatawi ataupun Irsyadul Fatwa. Dan pada malam ini, marilah kita mengulang kaji sejenak hukum hakam berkaitan dengan mushaf Al-Quran. Hukum hakam berkaitan dengan mushaf, iaitulah sama ada memegang ataupun membawa dan membaca Al-Quran. Hukum hakam berkaitan dengan isu-isu tentang mushaf ini. Okey. Sebagai muqaddimahnya secara mudah, dia ada dua istilah. Satu dia panggil Al-Quran, satu kita panggil mushaf. Al-Quran tu Al-Quran dah. Okey. Mushaf ni buku ni, teks. Buku ni dia panggil mushaf. Okey, mushaf. Cetakan dia panggil mushaf. Daripada sahifah, sahifah, suhfah, halayan, lebaran. Jadi kalau mushaf, dia merujuk kepada teks, kepada lebaran, kepada buku Al-Quran terus kita hard copy. Okay. Dia ada beberapa hukum hakam yang agak juga menarik berkaitan dengan masalah mushaf ini. Mungkin sebahagian kita dah mengetahui dan mungkin sebahagian kita kadang-kadang terlupa. Elok pada malam ini kita sama-sama mengkaji hukum hakam, seputar hukum hakam berkaitan dengan mushaf Al-Quran. Okey. Pertama sekali, tuan-tuan kena definisi dulu. Mushaf ni apa dia? Teks Al-Quran ni, buku ni apa dia? Dalam kitab fiqh kita ada ke definisi, ta'rif tentang mushaf? Sebab kalau kita tidak dapat mencari definisi mushaf ni, mungkin kita akan teraba-raba dalam memberi hukum selepas ini. Okey. Dia berkata, wal muradu bil mushafi kullu ma kutiba fihi syai'un min al-Qur'ani biqasd ad-dirasah ka lawhin aw amudin aw jidarin. Itu di antara definisi yang dipilih. Yang dimaksudkan dengan mushaf ialah setiap benda, sesuatu
yang ditulis padanya sesuatu daripada Quran. Okey, sesuatu perkara yang ada catatan Al-Quran, teks Al-Quran, itu dia panggil mushaf. Walaupun bukan 30 juzuk, walaupun bukan sehelai, tetap dianggap sebagai sebahagian daripada mushaf. Mushaf lah. Okey, mushaf. Yang ditulis ini tujuannya untuk belajar. Okey, untuk pembelajaran. Seperti zaman dulu lauh, papan lauh tu. Papan zaman dulu yang dibuat sebagai catatan kita belajar, ditulis atas tu. Kalau ditulis ayat Quran walaupun sebahagian, maka dia panggil sebagai Quran mushaf. Ataupun tiang, di tiang kita tulis Al-Quran. Ataupun dinding, di dinding kita tulis ayat Quran, maka dinding itu dipanggil sebagai mushaf, ataupun termasuk dalam erti kata mushaf. Sebab itulah menurut Kamus Dewan, mushaf atau mushaf merujuk pada naskah Al-Quran yang bertulis tangan. Kalau di BP dia orang bahasa, dia kata kena tulis tangan, baru dia panggil sebagai mushaf. Mana kita faham di sini definisi mushaf ini sesuatu yang ditulis ke atasnya Al-Quran. Sama ada tulis dengan tangan ke, tulis dengan mesin ke, itu semua dipanggil mushaf. Dengan erti kata lain, kerana dia sebut tulisan, ditulis. Kalau kita lukis, kita lukis. Lukisan, lukislah kita lukis simbol. Simbol lah. Kita lukis buat simbol. Bunyi dia contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh kan. Simbol tu dia tak panggil sebagai mushaf. Itu sebagai simbol. Ni kena tulis huruf ba sim mim. Itu dipanggil sebagai mushaf. Kalau kita mengukir, kita ukir. Ukiran. Ataupun masjid ni kan dia ada khat, hiasan khat tu yang diukir, dipahat. Kena tengok. Kalau dipahat tu tulisan Quran, maka dianggap sebagai mushaf. Okey? Kalau diukir itu berbentuk simbol ataupun bentuk lukisan yang tidak menggambarkan teks Al-Quran tapi dianggap sebagai Quran, itu tidak dianggap sebagai mushaf. Tulisan Jawi, itu bukan mushaf lah. Sebab tu kadang-kadang tak apa kalau kita kata nak buang akhbar dulu kan, tulisan Jawi tak ada masalah, dia bukan mushaf, walaupun dia ada huruf alif bata juga. Begitu juga macam buku bahasa Arab, akhbar Arab kan, paper bahasa Arab tu, walaupun bunyinya sama lebih kurang, menggunakan huruf yang sama, itu tidak dipanggil sebagai mushaf. Mushaf ialah sesuatu yang dicatat mengikut teks Al-Quran, itu disebut sebagai mushaf. Walaupun sebahagian ayat, walaupun sebahagian juzuk, walaupun sebahagian Al-Quran. Itu definisi yang disebut berkenaan dengan mushaf Al-Quran. Baik. Oleh itu, kita umat Islam harus untuk kita membaca, kita menyentuh dan memegang Al-Quran boleh. Amat digalakkan lah. Okay? Amat digalakkan kita ni untuk kita membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi bersebut, sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu menyamai 10 gandaan besar pahala kita baca Al-Quran. Maka kita boleh pegang Quran, mushaf ni kita boleh pegang, kecuali dalam 3 keadaan. Pertama, bila kita terbatal wudu, ataupun disebut dengan istilah berhadas kecil. Kalau kita berhadas kecil, kita tak boleh nak sentuh Quran. Kita tidak boleh memegang Al-Quran, kita hanya boleh membaca Al-Quran. Sama ada baca dengan melihat kepada sesuatu paparan ataupun dengan ingatan, boleh baca. Tapi nak pegang, nak menyentuh dan nak memegang Al-Quran, itu tidak dibenarkan kalau kita berhadas kecil. Yang kedua,
bila kita berjunub, berjanabah, okey, berhadas besar. Berhadas besar, nak sentuh Quran pun tak boleh, nak sentuh mushaf tak boleh, nak pegang dia pun tak boleh, apatah lagi nak membacanya, tidak dibolehkan, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Okey. Dan yang ketiga, datang haid. Ini untuk perempuan. Orang datang haid pun sama hukumnya dengan berjunub. Dia tidak boleh membaca, dia tidak boleh menyentuh ataupun memegang Al-Quran. Itu dia panggil hukum yang asal. Dalam mana jua keadaan kita boleh pegang Quran. Sama ada lelaki, perempuan, dewasa, kanak-kanak boleh pegang Al-Quran. Kecuali dalam 3 keadaan tadi, sama ada kita berhadas kecil, kecuali untuk membaca, kita berhadas besar, dan ataupun kita datang haid. Itu hukum asal dia. Baik, timbul persoalan. Apa hukum Quran dalam telefon? Apps Al-Quran dalam smartphone, adakah ia dianggap sebagai mushaf? Dan kalau dia mushaf, adakah dia juga mesti mengikut hukum hakam pegang Quran, mesti kena ada wudu, jangan berjunub, jangan datang haid dan sebagainya? Okay? Fatwa memberitahu Al-Quran yang dibuka di dalam telefon pintar tidak termasuk dalam kategori mushaf sebagaimana yang ditaarifkan oleh ulama. Tak ada masalah. Dan telefon kita ni saya pasti masing-masing ada Quran, ada apps Al-Quran kan, daripada macam-macam, daripada Muslim Madinah, daripada banyak pihak. Okay? So dalam ni Al-Quran dalam telefon ni tak ada masalah kalau kita pegang telefon tak ada wudu, sebab dia tidak dianggap sebagai mushaf. Okay? Tidak ada masalah kalau kita nak masuk bilik air, kalau kita ada handphone, dalam handphone kita ada apps Al-Quran, tak ada masalah. Tak perlu kata kena tinggal ni sebab ada teks Al-Quran, tak perlu. Okay? Kerana apps Al-Quran tidak dikategorikan sebagai mushaf. Kerana bila rujuk balik mushaf tadi, mushaf sesuatu yang mesti ditulis ataupun dengan kata lain, dia mesti hard copy, dia tak perlu soft copy. Kalau soft copy, ulama tidak mentakrifkan sebagai mushaf, so tak ada masalah. So jangan pula terpaksa ni nak masuk bilik air ni kena tinggal telefon kat luar bilik air, jawapan dia hilang dah telefon tu. Kalau kita pergi ke bilik air public awam kan, tak ada masalah. Cuma jangan pula dalam bilik air tu kita pergi buka pula, pergi membaca apps Al-Quran. Itu dah haram lah, haram kerana membaca. Ya? Tapi dari segi hukum asalnya, Al-Quran yang dibuka di dalam telefon pintar tidak termasuk kategori mushaf. Garis panduan pembuatan, pengendalian, penjualan dan pelupusan bahan-bahan penerbitan dan perhiasan yang mengandungi ayat suci Al-Quran menyebut, bagi menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran yang lengkap, pengendali hendaklah mempunyai air sembahyang serta tidak berhadas besar, yang kita faham tadi, kecuali Al-Quran dalam format cakra optik seperti CD. Zaman dulu kan ada CD kan? CD sama ada CD suara 30 juzuk, adapun CD Al-Quran, paparan Al-Quran tu, paparan teks Al-Quran, itu dia tinggal dianggap sebagai tidak dianggap sebagai Al-Quran. Dan paparan skrin telefon bimbit tak ada masalah. So kalau ada CD, adapun ada pen drive yang ada Al-Quran di dalam tu, tak ada masalah. Dia bukan tidak menyebabkan hukum hakam mushaf, tidak. Tak perlu kena ada wudu, tak perlu. Ada pen drive yang ada Quran, tak ada wudu pun tak ada masalah, boleh bawa. Dan kalau kita nak lupuskan dia pun tidak sebagaimana kita nak lupus bagaimana Quran sebiji ini. Kalau Quran ni dia ada garis panduan dia. Yang tu kalau nak buang begitu pun tak ada masalah, kerana ia tidak dianggap sebagai mushaf. Okay? Ini hukum hakam berkaitan dengan mushaf. Baik. Yang kedua, ada juga orang bertanya, Quran untuk orang buta ni, Braille ni. Okey, Quran tulisan Braille ni
Apa hukum dia? Dianggap sebagai mushaf ataupun tidak? Kan orang yang OKU, yang cacat penglihatan, mereka tak boleh baca Quran macam kita ni. Mereka ada Quran Braille. Dan Quran itu dia bukan huruf macam kita, dia ada bentuk dalam format yang tersendiri. Dalam tersendiri. Fatwa menyebut, Syekh Zakaria Al-Ansari menyebut, mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tulisan Braille turut dikira sebagai mushaf Al-Quran yang biasa. Wajib diberi penghormatan dan terpakai hukum hakamnya sebagaimana tulisan dalam bentuk bahasa Arab. Jadi kena ingat, kalau kita jumpa Quran Braille yang dicetak macam Quran sebiji, walaupun tulisan dia bukan tulisan Arab, tetapi ulama mendefinisikan dia sebagai mushaf juga. So nak pegang dia kena ada wuduk lah. Jangan berhadas lah, sama ada berhadas kecil ataupun berhadas besar ataupun berjunub. Kerana dia macam Quran, walaupun tulisan dia bukan tulisan Arab. Jadi so jangan, ini satu benda yang kadang-kadang perlu diberi perhatian. Quran Braille dicetak. Kita ada persatuan cacat penglihatan, mereka ada mesin mencetak Braille itu. Macam Quran kita lah, sebiji gitu. Dan di sini juga ada satu penjelasan berkenaan dengan bolehkah kita tulis ayat Al-Quran tapi bukan dengan tulisan alif bata. Macam kita je Rumi. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, kita bukan kita je Bosimim, kita je BISMILLALAH, kita je tu. Ejaan bismillah tu, ataupun kita je bismillah pada surah Fatihah, ALHAMDU, alhamdulillah, kita eja betul-betul. Kita tulis surah Fatihah tapi dalam tulisan Rumi. Ulama kita khilaf bab ni. Kerana isu sama ada boleh tak boleh kita tulis ayat Quran dengan tulisan yang lain. Ada sikit penjelasan hukum, ada yang mengatakan tetap dianggap sebagai Al-Quran, ada mengatakan tidak dianggap sebagai Al-Quran, tapi apa pun sebabnya cuba elakkanlah. Dan di sini juga boleh kita ingatkan kepada masyarakat kita, khususnya dalam bahan-bahan bercetak berbentuk awam, macam buku tak apa lagi, macam ni kad-kad perkahwinan, kad-kad jemputan perkahwinan, kalau boleh tolong elakkanlah daripada menulis perkataan-perkataan macam Bismillah, Allah, Muhammad tu elakkanlah. Kerana kadang-kadang kad kahwin ni orang buang merata, menyebabkan kalau buang merata berlaku penghinaan terhadap kalimah-kalimah suci. Jadi elakkanlah. Kan kalau kad kahwin jangan tulis bismillah. Nak tulis apa ustaz? Eja bismillah pun jangan juga. Tak payah ajalah BIS, tak perlu. Kalau boleh letak terjemahan je, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, tak ada masalah. Dan itu sebenarnya lebih baik, lebih maksud, lebih menepati. Dan kalau orang baca pun orang tidak terkeliru, ni apa ni? Orang tahu ini bismillah maksud dia. Ini satu perkara yang perlu diingati, kerana masalahnya kalau dianggap sebagai ayat Quran, kalau kita buang merata, dia akan terlibat dengan masalah isu penghinaan. Baik. Hukum memegang tafsir Al-Quran dalam keadaan berhadas. Quran tak boleh pegang, tafsir macam mana? Kita beli tafsir Ibn Kathir ke, tafsir Al-Qurtubi ke, tafsir Ar-Rahman, pimpinan Ar-Rahman ke, tafsir dia ada ayat Quran, lepas tu tafsir. Kata dia, dibolehkan bagi mereka yang berhadas untuk menyentuh dan membawa tafsir Al-Quran, begitu juga untuk mengulang kajinya, boleh. Kalau kita tak ada wudu, perempuan datang haid, boleh pegang tafsir, boleh belajar. Cuma syarat dia, mestilah kandungan tafsir itu melebihi kandungan Al-Quran. Kalau bolehlah tafsir itu dia punya perkataan itu melebihi daripada Al-Quran. Paling mudah biasanya Quran dia ada terjemahan, lepas tu dia ada tafsir. Mana yang Melayu 2 kali ganda daripada Al-Quran.
Kalau tafsir lagu tu, itu dia boleh kita bawa, tak ada masalah. Bahkan kalau kita berjunub sekalipun, kita datang haid sekalipun, berasaskan kepada ini, kalau kita bawa beg kan, kita bawa buku sekolah ke buku apa, ada kandungan buku. Antara banyak-banyak buku tu ada sebuah Al-Quran. Ada buku, ada buku matematik, buku sains, buku bahasa Inggeris kan, buku geografi, ada Quran. Kita berhadas, kita tak ada wudu, bolehkah kita bawa beg itu? Boleh, dengan syarat kita niat kita bawa beg, bukan bawa Al-Quran. Dan di sana kandungan buku melebihi daripada Al-Quran. Buku ada 4 biji, Quran ada sebiji. Boleh. Pada ni Jadi Islam ni taklah terlalu bila kita semua tak boleh pegang, mentang-mentang tak boleh pegang, tafsir pun tak boleh pegang. Tidak. Fatwa beritahu, tuan-tuan merujuk kepada Irsyadul Fatwa 194, hukum memegang tafsir Al-Quran dalam keadaan berhadas. Ini saya sebut ringkasannya, kalau nak baca boleh Google je, tulis je hukum memegang Al-Quran, tafsir Al-Quran dalam keadaan berhadas. Nombor rujukan dia 194. Tapi secara ringkasnya boleh orang berhadas untuk memegang Al-Quran. Jadi tak apalah kalau kita nak pergi kelas tafsir, nak belajar, tidak menjadi masalah. Baik. Begitu juga Irsyad Al-Fatwa yang ke-18, masalah hukum membaca dan mengulang hafazan Al-Quran dalam keadaan haid. Hukum asal tak boleh. Tapi macam mana kalau kita pelajar tahfiz Al-Quran, perempuan kan, pelajar universiti yang terpaksa mengulangi hafazan kerana nak exam, takkan nak beritahu kepada pensyarah, maaf doktor, saya period, tak boleh kan. Ataupun pelajar tahfiz kan, yang datang haid 15 hari, takkanlah sebulan tu 2 minggu belajar, 2 minggu cuti, 2 minggu belajar, 2 minggu cuti. Takkan nak sampai berapa tahun nak habis. Maka di sana ulama buat sedikit pengecualian, perbahasan. Adakah boleh kalau kita khususnya pelajar, untuk kita membaca dan mengulang hafazan dalam keadaan haid? Di sana ada 2 pendapat. Ulama mazhab Syafi'i katakan haram, walau apa jua keadaan, tak kira lah, haid ke berjunub ke, tak boleh baca Quran langsung, apa jua alasan, regardless the reason dia panggil. Tapi ada pendapat mazhab lain, antaranya Malikiyah, dibolehkan untuk memegang mushaf Al-Quran dan membacanya dengan tujuan untuk mengajar dan belajar, boleh. Ada pendapat ulama mengatakan kalau perempuan datang haid sekalipun bagi tujuan nak mengajar ataupun nak belajar, dia boleh pegang dan dia boleh baca Quran tu. Justru itu fatwa pejabat mufti beritahu membaca Al-Quran dan menghafaznya ketika dalam haid adalah dibolehkan jika terdapat keperluan. Kalau ada keperluan, contoh macam pelajar tahfiz, guru nak mengajar, itu dibolehkan. Namun dicadangkan daripada mereka memegang mushaf, seeloknya mereka guna CD ataupun guna YouTube ataupun guna laptop lah kalau boleh. Sekarang ni pun ada handphone, tak ada masalah dah kan. Tak perlu bawa ada Al-Quran ni. Okay? Boleh tengok dalam handphone. Jadi tak perlu nak memegang mushaf. Membacanya dibolehkan. Jadi mana kesimpulannya, pelajar perempuan kalau tujuan untuk belajar dan mengajar dalam keadaan haid, boleh untuk membaca dan mengulang hafazan. Ini tuan-tuan boleh rujuk Irsyad Fatwa ke-18 bertajuk hukum membaca dan mengulang hafazan Al-Quran dalam keadaan haid. Baik. Seterusnya, ni masalah wanita haid lagi. Irsyad Al-Kafil Fatawi nombor 1888 bertajuk bolehkah wanita haid memegang Al-Quran
tapi secara berlapik. Kan Quran wanita haid tadi dia tak boleh, kalau dia sentuh, dia pegang tak boleh. Tapi kalau berlapik macam mana? Berlapik. Lapik tebal kau tilam ke contoh. Selimut kau sejadah kau, dia pegang Al-Quran. Bolehkah tak boleh saya berlapik? Pandangan jumhur ulama mengatakan wanita haid tetap dilarang memegang mushaf Al-Quran walaupun secara berlapik, tak boleh. Okay? Perempuan yang datang haid walaupun berlapik, dia nak pegang Al-Quran ni berlapik. Dia pegang pen contohnya, walaupun pen sekalipun dia cuba angkat sekalipun, tidak haram, tetap hukum dia. Kerana dia anggap sebagai memegang mushaf walaupun secara berlapik. Ini tuan-tuan boleh rujuk kepada Al-Kafi Al-Fatawi nombor 1888. Seterusnya, ini pun menarik juga berkenaan dengan mengaji Al-Quran ni. Bolehkah mengaji Al-Quran secara online, berduaan dengan berlainan jantina? Boleh ke? Nak mengaji sekarang kan dah zaman teknologi. Lepas tu baru ni kita kena pandemik lagi, semua nak online. So online ni boleh tak untuk guru tu laki-laki, anak murid perempuan? Ataupun anak murid laki-laki ni untuk guru perempuan? Okay? Bolehkah tak boleh? Nak kata tak boleh, kesian orang nak belajar. Dan Nabi bersabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Daripada Osman radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mana antara ilmu yang paling afdal untuk kita belajar dan mengajar ialah Al-Quran. Tapi boleh ke tak kalau belajar online berduaan? Dia anggap sebagai macam berduaan ke? Cik guru duduk di London, anak murid duduk di Brazil, sebagai contoh. Contoh ke, ataupun seorang duduk Kuala Lumpur, seorang duduk di Kedah. Itu boleh ke tak boleh? Kesimpulannya beginilah tuan-tuan. Belajar online ke, belajar fizikal ke, sama juga. Hukum dia sama ya. Tertakluk kepada adab-adab dan tata sila yang baik. Okey? Kalau kita secara fizikal, agak-agak boleh ke tidak anak murid perempuan masuk dalam bilik berdua-duaan dengan tok guru nak ngaji Quran? Tuan-tuan rasa boleh ke tak boleh? Okey, hukum dia sama ya. Okay. Maka kalau online pun, ialah kalau online dia anggap berjauhan, tak ada masalah. Okay. Cuma kalau online pun tapi ada unsur-unsur syahwat, sambil-sambil mengajar Al-Quran itu ada dok main teks WhatsApp pula, maka bila dia bercampur dengan unsur-unsur yang syubhah, maka tidak dibolehkan. Walaupun online ni hukum dia lebih ringan sikit berbanding dengan fizikal lah, tetapi tetap masing-masing tertakluk kepada adab susila dan tertakluk kepada garis panduan syarak. Okay? Walaupun berjauhan, tapi aurat kena jaga. Jangan pula tok guru pakai kopiah, anak murid tak pakai tudung. Kan? Walaupun online, tetap tutur bicara, percakapan kena jaga. Jangan buat aksi-aksi, jangan buat perkara-perkara yang boleh mengundang fitnah. Okay? Kena jaga semua tu. Jadi mana walaupun masalahnya online ke, masalah fizikalnya, sama-sama tertakluk kepada garis panduan. Tak semestinya kita anggap online ni mentang-mentang duduk jauh, kita boleh buat benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Tetap tidak boleh. Mengaji tu boleh, bagus sangat online, bagus. Tapi masih tertakluk kepada budi bicara, tertakluk kepada adab-adab, etika, tuntutan syariat, agar tidak berlaku sebarang fitnah. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita belajar secara fizikal pun, tiba-tiba tok guru tu, ialah mentang-mentang tajwid ni kena tengok bentuk mulut, tapi tengok bentuk mulut peserta lain, timbul syahwat, maka tak dibolehkan juga. Sebagaimana kalau kita belajar online sekalipun, kita minta
peserta buat sebutan makhraj, sifat huruf dengan betul, tetap tertakluk kepada adab-adab. Tidak boleh kita buat sesuatu yang mengundang syahwat. Ini tuan-tuan boleh rujuk kepada irsyad fatwa yang ke-494. Bolehkah mengaji Al-Quran secara talian atas talian online, berduaan, berlainan jantina? Baik, sedikit lagi tuan-tuan. Ini Al-Kafi Al-Fatawi nombor 1709. Hukum memasang ayat Al-Quran dan tidak mendengarkannya ketika berniaga. Kan? Ada setengah kedai ni dia buka ayat Quran, masa tu dia duduk berniaga. Bukan masa tu dia mengaji Quran, tak, dia pasang. Dia pasang dengan YouTube ke, dengan CD ke. Ya, dia pasang. Boleh ke tak boleh? Dia dengar pun tidak, dia sibuk berniaga. Okey, tapi dia pasang. Okey. Adakah dia boleh? Sebabnya tuan-tuan kena ingat dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah Taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka kena dengar. Wa ansitu, dan kena senyap. Quran beritahu, bila dengar Quran kita kena senyap dan kita kena dengar. Okey, supaya kamu beroleh rahmat. Maknanya di sana ada perintah dalam Quran, apabila Quran dibacakan, sama ada dibaca dengan cara ada orang baca ataupun dipasang kaset sebagai contohnya, maka kita kena dengar dan jangan buat bising. Tapi kalau macam kedai tadi, macam mana? Kata dia gini, tidak mengapa, bukan boleh sangat, tak mengapa untuk tidak mendengar bacaan Al-Quran yang dirakam sekiranya sibuk dengan kerja atau urusan seharian yang lain. Perbuatan itu tidaklah menggambarkan seseorang itu tidak menghormati bacaan ayat Al-Quran. Mereka boleh kembali mendengarnya selepas selesai pekerjaan yang dilakukan, tak ada masalah. Kadang-kadang dia buka tu, kita panggil untuk mendapat berkat daripada pasang lagu-lagu, daripada pasang benda lara-lara, baik pasang Al-Quran, sekurang-kurang kita panggil dapat pahala. Cuma tak sempat nak dengar kerana sibuk bekerja, tak ada masalah. Itu dia panggil tidak menghina Al-Quran ataupun tidak menghiraukan Al-Quran. Kerana ada masa, mungkin ada kesempatan dia boleh dengar dan Al-Quran boleh meresap dalam jiwanya serta mendamaikannya. Cuma kata dia, harus memastikan keadaan dan suasana kedai tersebut seperti keadaan yang tidak terlalu bising dan sibuk seperti di pasar-pasar dan sebagainya. Cuma janganlah pergi pasar pasang di pasar Borong. Jangan pasang masa orang nak jual ikan, contoh kan, di pasar jual ikan. Ini kena jaga, walaupun tidak mendengar, tapi kalau kita pasang dalam suasana yang bising bingit itu, seseolah kita termasuk dalam kategori menghina Al-Quran. Ini tuan-tuan semua boleh rujuk kepada hukum memasang ayat Al-Quran dan tidak mendengarnya ketika berniaga dalam Al-Kafil Fatawi 1709. Ada berapa lagi tajuk, tapi kita akan bincang kemudian lah. Hukum membaca Al-Quran tanpa tutup aurat ni, saya baca tajuk ni, tuan-tuan boleh google ni. Isu non-Muslim membaca terjemahan dan mentafsirkan Al-Quran, ada penjelasan menarik. Hukum memberi hadiah Al-Quran dan terjemahan kepada rakan non-Muslim. Hukum mencetak ayat Al-Quran di kedai non-Muslim. Solat tarawih sambil memegang membaca mushaf. Hukum membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Hukum tidur berbantalkan mushaf Al-Quran atau meletakkan di bawah bantal. Hukum meletakkan barang di atas Al-Quran, letak sesuatu. Baca Quran dengan nyaring, okey. Mana afdal, baca dengan kuat, dengan perlahan, okey. Dan berapa tajuk lagi yang saya rasa tidak sempat untuk kita bincangkan di sini pada hari ini, tapi tuan-tuan boleh rujuk kepada type dia Google ataupun pergi laman web Pejabat Mufti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.